Assalamualaikum dan hai semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Hari ini aku nak share pengalaman aku pergi ke pusat penerimaan vaksin di PTP, Pelabuhan Tanjung Pelepas. Pada aku punya MySejahtera, aku mendapat appointment pada 4 Ogos. Aku standby di UTC Pasir Gudang untuk bergerak ke PTP. Perjalanan tu mengambil masa lebih kurang 45 minit sebab jarak pun antara UTC ke Pasir Gudang ke PTP tu lebih kurang 55 km. Basically, perjalanan aku ke sana tu traffic condition dekat JB sangat baik. Jadi aku sampai awal, sampai dalam pukul 8. So sampai sana pukul 8 tu sebenarnya kat sana dah penuh. Orang dah ramai dekat kemah tempat menunggu tu. Pukul 8 tu dah separuh orang dah start duduk dekat dalam kemah. So aku dapat position pun kat bahagian tengah. Pada pukul 8.30 baru kita akan nampak petugas yang bertugas pada hari tu akan mengarahkan semua yang bahagian depan row by row untuk masuk ke dalam dewan. Bila korang sampai ke dalam dewan, kau akan diberikan nombor dan satu borang. Sementara korang menunggu nombor giliran tu, kau boleh isi borang. Dia mengambil masa lebih kurang 20 minit untuk nombor aku dipanggil, dan bagi aku proses tu berjalan dengan cepat sebab antara nombor aku dengan nombor yang sedang dipanggil tu lebih kurang 60 orang. Bila nombor dipanggil, korang kena pergi ke satu kaunter. Kat kaunter ni dia akan check korang punya company name, lepas tu dia akan check MySejahtera. Kemudian bila dia dah check dua benda ni, dia akan minta korang tunggu kat satu tempat menunggu ni untuk korang pergi ke stesen nombor 2. Okey, yang ni proses ni sangat cepat. 1 minit, 5 orang akan dipanggil untuk naik ke atas. Stesen nombor ni dia nak tengok korang punya kad pengenalan, dia nak semak MySejahtera, dia akan tanya tempat kerja, dia akan kemas kini, minta korang update nombor telefon. Dia akan tanya jika korang ada penyakit ataupun ada alahan, dia akan check kat situ. Selepas stesen 2, korang akan pergi stesen 3, di mana doktor akan temuduga korang. Dia akan tanyakan pasal sejarah sakit, apa-apa yang berkaitan dengan proses untuk korang dapatkan vaksin. Selepas siap ditemu bual oleh doktor, doktor akan minta korang pergi ke stesen nombor 4, di mana stesen nombor 4 ni adalah proses untuk suntikan vaksin. So dalam tu ada beberapa booth, dan setiap booth tu korang boleh perasan ada 2 orang akan dapat suntikan dalam satu masa. Kat sini pun dia akan check korang punya MySejahtera. Semasa proses vaksin ni, dia akan bagi tahu vaksin apa yang korang akan dapat dan berapa ml yang dia akan suntik ke dalam badan korang. Jadi selepas semuanya berlaku, korang perlu pergi ke stesen nombor 5, di mana korang perlu serahkan borang yang korang isi tadi kepada petugas yang ada kat situ. Kemudian diminta korang menunggu dalam beberapa minit sebelum dipanggil oleh petugas yang ada di bahagian depan. Dekat stesen 5 ni, aku tunggu kat situ lebih kurang 15 minit. Kemudian nama aku dipanggil. Dia akan check MySejahtera aku update ke tak. Kemudian dia akan beritahu kalau ada simptom, sila update dalam MySejahtera. Kemudian dia akan bagi korang satu kad, di mana kad tu adalah kad untuk korang aware next punya vaccination untuk second dose. So selepas dia bagi tu, so everything is settled. So aku boleh katakan the whole process tu mengambil masa lebih kurang lebih daripada sejam macam tu lah. Sejam ke sejam lebih lah, tak ambil masa yang lama. Seperti hari pertama, ada orang beritahu kat PTP proses yang berlaku pada waktu petang tu hampir memakan masa sehingga 4 jam. So pada hari kedua, sesi pagi, proses untuk daripada A sampai Z hanya berlaku lebih kurang sejam lebih. So sangat cepat. Pada stesen 5 ni lah yang korang akan nampak ada booth untuk ambil gambar. Yang aku tengok kat situ ada beberapa orang yang sedang ambil gambar. So kalau korang nak mengambil gambar kat situ, mungkin pastikan korang datang dengan group lah. At least ada orang boleh tangkapkan gambar. Tak ada orang yang nak jadi volunteer nak tangkap gambar korang kat situ kan. Okey, berkenaan dengan kesan-kesan vaksin pada selepas aku divaksinkan. Okey, sebelum ni aku dengar ada orang cakap
Selepas vaksin rasa pening, rasa nak demam, lenguh-lenguh tangan. So aku buat preparation, aku buat beberapa study lah sebelum pergi ke pusat penerimaan vaksin ni. Jadi aku bawa madu. Selepas kena vaksin, dalam masa kurang daripada setengah jam tu, aku cepat-cepat ambil madu tu, aku minum air masak banyak. Kemudian aku ambil sedikit madu tu aku sapu dekat tempat yang kena vaksin tu, tempat suntikan tu. Kan bila vaksin dia akan bagi kapas tu kan, dia akan tape kat situ. So aku letak sapu banyak sikit lah madu kat situ. So alhamdulillah tangan tak lenguh, demam tak jadi demam, kepala pening pun tak ada. Ada pening tapi dia macam permulaan je lah, permulaan masa aku dapat vaksin tu. Lepas tu sepanjang 1 hari tu memang tak rasa pening lah. Lenguh pun tak ada, demam pun tak ada. So everything is okay. So aku amalkan mengambil madu setiap 3 jam. Setiap 3 jam aku ambil madu, minum air banyak. Aku tak ambil Panadol sebagai cara untuk menghilangkan rasa nak demam. Ataupun bila kau ada demam kau ambil Panadol, aku tak cuba. Sebab ini adalah cara masing-masing untuk korang handle korang punya badan. Memang biasa sebelum ni memang aku biasa ambil Panadol kalau aku rasa demam, aku rasa migraine. Tapi selepas aku amalkan madu, aku rasa madu sebenarnya bukan substitute. Sebenarnya dia adalah medium yang bagus untuk korang maintain korang punya orang kata salah satu cara untuk mengubat apa-apa sakit yang ada kat badan korang. By personally aku rasa madu ni adalah the good solution lah untuk mengelakkan kau rasa demam. Dan aku tangan pun okey, tak ada rasa lenguh ke apa kan. Banyak juga aku baca daripada dekat Facebook yang kawan-kawan yang ada ambil vaksin yang sama, dia ada rasa tak sedap badan, demam, rasa nak muntah, kemudian tangan lenguh, sendi sakit. Jadi alhamdulillah pengambilan madu dengan cepat selepas aku dapat vaksin tu, aku tak rasa benda-benda tu. So badan aku rasa okey. Cuma ada agak sikit lapar lah sebab pagi tu aku tak sarapan lagi kan. Pagi terus pergi ke pusat vaksin tu. Then lepas dapat vaksin, memang badan kau rasa nak makan sangat. So dia bukan sebabkan vaksin tu rasa lapar. Sebab kau pergi vaksin, kau pergi ke tempat vaksin tu waktu pagi, lepas tu kau tak sarapan lagi. Yelah, kau keluar pun pukul 7. Kalau kau pergi ke tempat vaksin tu pun bukan ada kantin yang boleh kau makan kat sana pun kan. Jadi saranan, jangan lupa bawa IC, bateri phone sentiasa full, bawa pen, bawa sarapan. Dan kalau korang rasa nak guna cara aku handle aku punya orang kata kesan-kesan vaksin tu dengan menggunakan madu, korang boleh try lah. Tapi pastikan korang dapat madu yang tulen lah, yang tiada campuran bahan lain lah, untuk korang gunakan as a pengganti. Kebanyakan orang gunakan Panadol untuk hilangkan demam ke apa kan, untuk hilangkan sakit kesan daripada vaksin. So aku rasa itu saja perkongsian daripada aku. Aku harap benda ni dapat membantu korang. Okay, kalau korang ada apa-apa cadangan, korang ada apa-apa information, something korang nak komen ke, korang boleh share dalam ruangan komen. Tak salah, aku tak kisah, aku open. Kalau ada bantahan, kalau ada cadangan, kalau ada apa-apa information yang korang rasa benda tu patut korang share kepada semua orang, mungkin korang boleh share dalam ruangan komen ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like. Kalau rasa nak share, boleh share. Jangan lupa subscribe. So jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan saya ucapkan kepada anda semua, sentiasa jaga SOP, stay safe. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik, selamat. Jadi kita dapat orang kata protect sesama kita. Kita dapat orang kata bangunkan komuniti kita. Kita dapat support antara kita punya masyarakat. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.